Okey, sekarang kita pergi untuk soalan mencari fungsi songsang. So, katakanlah kita dibagi fungsi biasa which is fungsi f memetakan x kepada x tambah 1 dan kita diminta untuk cari fungsi songsang f dengan objek dia x. So, apa yang kita perlu buat bila soalan minta kita macam ni? Okey. So, kat sini kita highlight f songsang ni. Kita tengok dia punya objek. Okay, so sini bermaksud kita perlu cari formula untuk fungsi songsang, bukan setakat nilai. Okay, so bolehkah kita teka apakah formula fungsi songsang tersebut? Okay, seperti sebelum ni, kita ada fungsi yang biasa ni lah. Fungsi ni. Okay, jadi kita perlu tukar persamaan. Okay, tapi kita belum ada persamaan. Betul tak? Jadi langkah pertama, kita mesti letak sesuatu di sebelah kanan. Okay, kita buat dulu. So, kita let fungsi songsang dengan image dia x sama dengan y. Katakanlah fungsi songsang tu sama dengan y. Okay, so kita tukar dia pergi fungsi yang biasa, di mana image ni akan jadi objek dan objek ni akan jadi image. Okay, jadi kita akan ganti y ke dalam f, berhati-hati, di mana x tu dia akan jadi y. Okay, kita samakan dengan x. So, adakah kita sedang cari y ataupun x? So, y lah kan, sebab kita dah samakan dia dengan fungsi songsang dan dia minta memang cari fungsi songsang lah. So, kita kena cari y. Soalan di sini, okay, kita pindah lah kan. Okay, so kita dapatlah y. So, adakah ini bermaksud dah siap? Tak, belum siap. Sebab kena berhati-hati, kita kena pastikan yang kita tukar balik y tu pergi kepada fungsi songsang. Sebab pada awalnya kita dah samakan dia kan. Kita baru biarkan dia sama dengan y for temporary lah kan. Okay. So, kita tukar dia balik. Okay, so ni yang ni kena jaga-jagalah. Takut nanti kalau itu jawapan akhir kita samakan dengan y, kita akan salah. Okay. So, sekarang kita akan perhatikan di mana kejap. Okay, kita perhatikan kat sini di mana fx sama dengan x tambah 1. Okay, so arahan dia adalah objek ditambah 1. Betul? And then untuk yang kedua ni, fungsi songsang x ditolak dengan 1. So, arahan dia objek ditolak dengan 1. Sememangnya tambah dengan tolak ni dia adalah operasi songsang. Okay? Antara satu sama lain. So, itulah definisi songsang sebenarnya. So, kita akan cuba soalan seterusnya. Okay. So, kita kena cuba dulu dalam masa seminit macam tu. Okay, tanpa merujuk kepada contoh. Cuba dulu.
Okey. So apa yang kita perlu buat pertama sekali? Okey, kita akan let dulu kan. Kita biarkan fungsi songsang ni jadi y. Okey. Dan apa yang kita perlu buat? Kita tukar persamaan. Okey, so kita tukar persamaan, dia akan jadi gy sama dengan x. Then kita buat apa? Kita ganti kan. Okay, kita ganti dengan berhati-hati di mana x dia akan jadi y. Okay, so 3y tolak 2 sama dengan x. Okay, so yang diperlukan ialah y, betul tak? Y kan. So kita kena fokus dekat y bukan dekat x. Okay, so macam mana? Kita bawa dululah kan. Negatif 2 ke kanan. Okay, dia akan jadi positif. Okay, and then kita bawa pula 3 ni ke kanan, dia akan jadi bahagi. Sebab kat kiri dia adalah darab dengan y. So bila dia dipindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. Okay, so kita akan tulis semula. Tulis semula, jangan biarkan macam tu sahaja. Okay, so kita perhatikan yang ni. Okay, kita perhatikan yang tu dengan juga yang kita dapat ni. Okay, apa yang kamu nampak dari dua fungsi ni? Okay, apa yang kita nampak kalau yang ini 3 didarab dengan objek kemudian ditolak dengan 2. 3 didarab dengan objek kemudian ditolak 2. Betul? Okay, and then yang ni apa pula? Yang ni arahan dia objek ditambah 2 kemudian dibahagi 3. Objek ditambah 2 dan dibahagi 3. Betul. Okay, so operasi tambah songsang dengan tolak, bahagi songsang dengan darab. Okay, juga urutan operasi juga terbalik kan. Kalau korang perasan lah, yang ni kita tolak, yang ini kita tambah. Lepas tu yang ini kita darab, yang ini kita bahagi. Jadi nampaklah songsang sekarang ni kan. Apa yang kita songsangkan dari segi operasi dia dan juga urutan operasi dia. Yang ni mula-mula kita darab dulu, and then yang ni baru kita bahagi dia kan kemudian. Yang ni kita tolak dulu dan ni tambah kemudian. So nampaklah songsang dia di mana. Okay, so kita pergi kepada soalan B. Soalan B ni dia sekali dengan soalan yang ni tau. Okay, dia tak ada beza. Cuma sekarang ni kalau kita perhati, dia minta fungsi songsang juga. Pada awalnya tadi dia minta fungsi songsang, persamaan fungsi songsang lah. Uish. Okay, sorry. And then sekarang ni dia bagi objek sahaja. Okay, so yang ni kita tak perlu tak perlu biar dia jadi y macam tu. Kita terus sahaja ganti objek tersebut jadi 10 ke dalam formula yang kita dapat tu. Easy kan? Okay, so yang pattern soalan memang macam ni. Okay, daripada soalan A, soalan B dia berkait, so kita kena pandai guna. Okay, sekarang dia minta tak cukup ruang kat situ, kita tulis sebelah sini.
Okay, so dia minta yang ni kan. Kita ambil daripada persamaan yang ni. Ini. Okay, so kita ganti jap masuk objek tu 10 tambah 2 per 3. So apa kita akan dapat ialah 4. Okay. Okay, so how to conclude apa yang kita faham daripada cari fungsi songsang ni. Bila kita dibagi fungsi yang biasa dan kita diminta untuk cari fungsi songsang, so apa yang kita perlu buat yang pertama sekali ialah kita kena biar fungsi songsang tu jadi y. Okay, jadi y. Terang. Okay. And then kita tukar persamaan. Di mana y image tu akan jadi objek dan objek akan jadi image. Okay, so then kita akan ganti y ke dalam objek. Okay, y ke dalam objek. Dan kita susun semula untuk dapatkan apa? Dapatkan y. And then jangan lupa kita short-shortkan sampai kita lupa mau ganti y tu. Jangan. So kita kena tulis semula. Tulis semula apa? F songsang. Okay. Macam yang dia minta daripada soalan lah. So macam mana pula kalau kita soalan tu dia bagi kita dah ada fungsi songsang dan dia minta kita cari fungsi songsang yang dia bagi nilai objek. Macam mana? Okay. So tak payah susah-susah, we just tukar je. Terus ganti. Okay, terus ganti ke dalam objek tersebut lah. Okay, dan kita akan dapat nilai fungsi songsang tersebut. Okay, sekarang kita nak bandingkan pattern-pattern soalan untuk fungsi songsang ni. Okay, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama, okay, yang ni kita sudah pun buat ketiga-tiga soalan ni. Cuma sekarang ni kita nak bandingkan beza ketiga-tiganya. Okay, untuk soalan yang pertama ni kita diberi fungsi f memetakan x kepada 2x dan kita diminta untuk cari nilai k jika fungsi songsang f dia punya objek adalah k dan image dia adalah 8. Okay. So apa kita perlu buat untuk soalan bentuk macam ni? Kita dekat lagi. Okay, apa yang kita perlu buat untuk soalan pattern macam ni? Kita tukar persamaan dia. Okay, firstly kita akan guna yang ni, fungsi songsang yang dia bagi ni. Okay, and then kita tukar dia punya bentuk, dia punya persamaan supaya jadi fungsi yang diberi. Faham tak? Fungsi yang diberi, this one. Okay, kita akan tukar dia. Macam ni. Okay, so bermakna dia punya objek akan jadi image, manakala image dia akan jadi objek kepada fungsi yang ni, fungsi f ni. Okay, dan kita akan masukkanlah pada ini ke sini. Kita akan masukkan 8 ni. Kan 8 ni dah jadi objek, kita akan masuk dia ke fungsi yang ni. Okay, so macam ni lah. So 2 darab 8 dia akan jadi 16. So kita dapat K adalah 16. Okay. So untuk yang jenis pattern macam ni, kita tukar sahaja persamaan supaya kita dapat gunakan dia dengan fungsi yang diberi ni lah. Okay. Sebab kalau kita guna yang ni, dia tak sama tau. Sebab ni songsang. Ni songsang.
Okay, so apa yang kita perlu buat daripada fungsi songsang ni, kita jadikan dia fungsi yang biasa ni supaya kita dapat masukkan objek ini ke dalam fungsi yang ni lah yang diberi. Okay, so dia tak perlu pun untuk kita cari formula untuk songsang lagi. Okay, ni simple lah dia punya pattern. Okay, kita beralih kepada pattern seterusnya, di mana dia bagi kita fungsi f memetakan x kepada 2x dan kita diminta untuk cari fungsi songsang f di mana objek dia adalah 6. So apa yang kita perlu buat untuk soalan macam ni, kita perlu letak di sebelah kanan sesuatu pemalar. Yang biasa kita guna adalah y lah. So untuk kegunaan kita buat macam tu adalah untuk kita membolehkan kita untuk tukar persamaan tu supaya boleh digunakan dengan fungsi yang diberi ni lah. Okey, daripada sini kita akan jadikan dia y. Okey, jadikan dia y. Kegunaan untuk kita jadikan y ni supaya kita dapat jadikan dia fungsi yang biasa tu lah. Okey, kita akan dapat macam ni. So bila kita dapat macam ni, kita nampak yang ni kita boleh guna untuk yang ni. Kita boleh masukkan y. Sekarang y ni jadi objek kan, dah jadi objek, jadi senang untuk kita masukkan ke dalam persamaan. Okey, so sekarang ni buruk pula y kita. Okey, ini macam ni, and then kita cari y lah sebab kita nak dapatkan ni. Pada awalnya kita dah samakan dia dengan y, so sekarang kita kena cari y lah sebab kita cari ni sebenarnya. Okey, so y sama dengan 2 bawa ke sebelah, dari darab ke bahagilah dia. Okey, so kita akan dapat 3y sama dengan 3, and don't forget, selalulah perhatikan yang kita bukan nak cari y, kita nak cari yang ni pada asalnya kan, daripada soalan. So tulislah balik. So jangan cuai. Okey, ingat jangan cuai bab-bab ni. Okey, dapatlah macam tu. Okey, ini pattern yang kedua. So after that, jawapan akhir ni dia akan jadi satu nilai. Okey, satu nilai, bukannya persamaan, dia jadi satu nilai. Okey, so yang ini kita tak perlu cari formula untuk songsang lah. Kita perlu tukar persamaan dia je daripada yang fungsi songsang tu, yang ni. Okey, untuk pattern yang ketiga ni, pattern ketiga, sekarang dia bagi kita fungsi f memetakan x kepada 2x dan dia minta untuk kita cari fungsi songsang f di mana objek dia adalah x dan fungsi songsang f di mana objek dia adalah 6. Okey, so untuk soalan macam ni, apa yang kita perlu buat dulu, kita letak apa-apa pun boleh ubah di sebelah kanan supaya kita boleh tukar persamaan, supaya kita boleh guna fungsi diberi, which is this lah kan. Okey, so kita try dulu. Let kita akan gunakan yang ni dulu. Okey, kita kena cari persamaan dia dulu. Okey, one by one dulu. Sabar. Okey, yang ni image ni akan jadi objek, dan objek ni dia akan jadi image. Dan apa yang kita perlu buat sekarang ni? Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita ganti y ni masuk ke dalam fungsi yang diberi ni. Okey. Apa pula ni? Ganti sahaja, so dia akan jadi macam ni. Okey, dan kita tengah cari y kan, so kita fokus kepada y. Okey, 2 bawa ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Tarang. Okey,
Tak nampak. Okay, so dia dah jadi macam ni. And then jangan cuai, kita tukar dia balik ke bentuk macam ni. Okay, so sekarang ni kita dah dapat dia punya fungsi. Kita dah dapat persamaan dia untuk fungsi songsang. So tak payah susahkan diri cari lagi fungsi songsang untuk soalan yang kedua ni. Kita just masukkan dia. Okay. Ni kita buat macam ni. 6. So 3 lah. Okay, yang ni kita dapat dia dalam bentuk persamaan, manakala yang ni kita dapat dia dalam bentuk nilai. Kita dapat dia nilai. Okay. Formula. Sorry. Yang ni kita dapat dia dalam bentuk formula, manakala yang ni kita dapat dia dalam bentuk dalam nilai dia lah. So untuk yang ni kita boleh kira terus sebab kita dah ada formula. Okay.